Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hari ini hari Isnin 23 Ramadan 1443 Hijrah. So, insyaAllah kita teruskan lagi kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim juzuk yang ke-29. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita dah selesai membahaskan surah Al-Qalam, iaitulah surah yang ke-68 dalam Al-Quranul Karim. So pada hari ini insya-Allah kita sambung surah yang berikutnya, iaitulah surah Al-Haqqah. Baik, sebelum kita membahaskan kandungan ayat-ayat Allah Ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Haqqah ni, mari kita lihat sedikit muqaddimah kepada surah Al-Haqqah. Pertama-tama, nama surah ini disebut dengan Al-Haqqah kerana Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang pertama Al-Haqqah. Pada ayat yang kedua, Mal-Haqqah. Ayat 3, Wa ma adraka mal-Haqqah. Ya. Al-Haqqah merupakan salah satu nama daripada sekian banyak nama-nama hari kiamat yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim. Ya, kenapa Allah Ta'ala sebut hari kiamat dengan Al-Haqqah? InsyaAllah nanti kita akan jelaskan semasa membahaskan ayat yang pertama. Ya. Baik, surah Al-Haqqah ini merupakan surah Makkiyah. Artinya ia telah diturunkan kepada baginda alaihi salatu wassalam semasa baginda masih lagi berada di kota Mekah dan belum lagi hijrah ke Madinah. Dalam riwayat Imam Ahmad Ibn Hanbal diceritakan bahawa surah Al-Haqqah ini mempunyai kisah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mana beliau belum lagi masuk Islam, ya. Jadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal anna Umar bin Khattab, bahawa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, kharajtu yawman bi Makkah ata'arradu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla an uslim. Satu hari Umar bin Khattab kata, aku keluar dekat Makkah, ya, kemudian aku mengikuti Rasulullah SAW sebelum masuk Islam. Fawajadtuhu qad sabaqani ila al-masjidil haram. Maka dia mendapati Nabi SAW telah mendahuluinya ke Masjidil Haram. Dia nak ikuti Nabi ni, nak dekati Nabi. Rupa-rupanya Nabi dah lebih dulu berada di Masjidil Haram. Fawaqaftu khalfahu. Lalu aku pun berada di belakang Nabi Muhammad SAW, kata Umar bin Khattab. Lalu Nabi pun semasa sembahyang pada ketika itu, fastaftaha surat Al-Haqqah. Ya, Rasulullah pun membaca surah Al-Haqqah. Faja'altu a'jabu min ta'lifil Quran. Maka Umar bin Khattab kata, saya rasa takjub dengan susunan Al-Quran yang begitu indah. Faqultu, sehingga kan aku berkata, hadza wallahi syair. Ya. Dalam hati Umar bin Khattab ketika itu berkata, demi Allah, ni mesti syair. Kerana susunan surah ni kan dia macam syair. Al-Haqqatu mal-Haqqatu wa ma adraka mal-Haqqah. Hujung ayat tu sama, ya. Jadi dia terlihat macam syair. Maka Umar bin Khattab berkata dalam hatinya, hadza wallahi syair. Ya, demi Allah ni syair ni, dia kata. Kemudian langsung Nabi SAW membaca ayat 41. Wa ma huwa biqauli sya'irin qalilan ma tu'minun. Ya. Seolah apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab dalam hatinya tadi yang mengatakan bahawa surah Al-Haqqah ini merupakan syair, langsung dijawab oleh surah ini sendiri yang Nabi baca, iaitulah pada ayat 41 surah Al-Haqqah. Allah mengatakan, wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran ni bukanlah syair.
qalilan ma tu'minun, amat sedikit kamu yang beriman. Lalu dalam hati Umar bin Khattab pula berkata, kahin, wallahi hadha kahin, demi Allah ni adalah jampi-jampi bomoh. Maka kemudian Nabi membaca surah Al-Haqqah ayat 42, wala biqawli kahinin qalilan ma tadhakkarun. Al-Quran ni bukan kahin, ia bukan jampi-jampi yang dibaca oleh tok bomoh. Ya. Lalu Nabi membaca ayat 43, tanzilum mir rabbil alamin. Al-Quran ni ialah kitab yang diturunkan daripada Rabb sekalian alam. Apabila Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini secara penuh, ya, fa waqa'al islamu fi qalbi, maka Umar kata, sejak saat itulah Islam mulai menyentuh hatiku. Sejak saat itulah Islam mulai masuk ke dalam hatiku. Dan nanti pada akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk Islam kerana mendengar surah Taha dibacakan oleh saudaranya. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, sampai seterusnya. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tersungkur dan ia pun masuk ke dalam agama Islam, ya. Baik, surah Al-Haqqah ini, ya, merupakan surah Makkiyah, artinya diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa baginda masih berada di kota Mekah, dan annaha nazalat fi sanatil khamisah qabla al-hijrah. Ya, surah Al-Haqqah ni diturunkan kepada Nabi 5 tahun sebelum Nabi hijrah. Ya, Nabi dekat Mekah lebih kurang selama 13 tahun sebagai rasul, ya. Lebih kurang selama 13 tahun. So dikatakan surah ni turun kepada Nabi 5 tahun sebelum hijrah. So maknanya lebih kurang pada tahun yang ke-8 daripada kenabian Nabi Muhammad SAW diturunkan surah Al-Haqqah ini kepada baginda alaihi salatu wassalam. Oh, kenapa diketahui surah ini turun lebih kurang 5 tahun sebelum Nabi hijrah ataupun lebih kurang pada tahun yang ke-8 daripada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kerana berdasarkan riwayat cerita Umar bin Khattab tadi, ya, dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu aslama ba'da hijratil muhajirin ila al-Habsyah. Ya, Umar bin Khattab itu dia masuk Islam selepas hijrah orang-orang Islam daripada Makkah ke negeri Habsyah. Ya, jadi dahulu sebelum orang-orang Islam hijrah ke Madinah, itu terlebih dahulu hijrah ke Habsyah, ya. Umar masuk Islam selepas itu, ya. Wa kanatil hijratu ila al-Habsyah sanata 5 qabla al-hijrah ila al-Madinah. Dan peristiwa hijrahnya kaum muslimin ke negeri Habsyah itu lebih kurang 5 tahun sebelum baginda alaihi salatu wasalam hijrah daripada Makkah ke Madinah. Jadi berdasarkan kepada riwayat Umar bin Khattab tadilah, maka ulama mengatakan bahawa surah Al-Haqqah ni diturunkan kepada Nabi lebih kurang 5 tahun sebelum baginda alaihi salatu wasalam hijrah, ya. Dan surah Al-Haqqah ini dihitung sebagai surah yang ke-77 diturunkan kepada Nabi, ya. Walaupun dalam Quran kita tengok ia adalah surah yang ke-69, tetapi tertibun nuzulnya, tertib penurunan surah ni kepada Nabi ni adalah surah yang ke-77. Ia turun selepas surah Tabarak, artinya selepas surah Al-Mulk, ya, Tabarakalladzi biyadihil mulk, wa qabla suratil Ma'arij, dan sebelum surah Al-Ma'arij, ya. So maknanya surah Tabarak, surah Al-Mulk itu surah yang ke-76 diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wasalam. Surah Al-Haqqah ni surah yang ke-77. Manakala surah Al-Ma'arij nanti ia adalah surah yang ke-78 diturunkan kepada baginda alaihi salatu wassalam, ya. Baik, apa kandungan utama surah Al-Haqqah ini? Kandungan utama surah Al-Haqqah ialah menceritakan hari kiamat, yang mana hari kiamat ini dahulu sentiasa didustakan oleh orang-orang kafir Quraisy Makkah. Mereka tidak percaya
apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka tentang hari kiamat ini, ya. Baik, Allah Taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-haqqatu mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. Sadaqallahul Adzim. Okey, saya baca sampai ayat 12 saja dulu. Baik, Allah Taala berfirman pada ayat yang pertama, Al-Haqqah. Ya. Al-Haqqah diterjemah saat yang tetap berlaku itu, ya. Baik, Al-Haqqah sebagaimana saya sebut sebentar tadi, ismun lil qiyamah. Ia adalah salah satu nama kepada hari kiamat. Ya. Apabila kita membaca Al-Quran, maka kita temui banyak sungguh nama Al-Quran Allah Taala sebut. Ada kalanya Allah Taala sebut dengan Yaumul Qiyamah. Ada kalanya Allah Taala sebut dengan Al-Qari'ah. Ada kalanya Allah Taala sebut dengan As-Sa'ah. Ya. Ada kalanya Allah Taala sebut dengan Al-Waqi'ah, ya, dan termasuk Al-Haqq. Sangat banyak nama hari kiamat Allah Taala sebut dalam Quran. Kenapa Allah Taala sebut banyak nama hari kiamat dalam Al-Quran? Kerana hari kiamat ini hari yang paling dahsyat. Kerana hari kiamat ini hari yang paling mengerikan. Oleh kerana itu Allah Taala sebut banyak nama hari kiamat untuk menunjukkan bahawa hari kiamat ini hari yang amat menakutkan, hari yang amat mengerikan, sehingga kan kita perlu untuk membuat persiapan menuju hari kiamat tersebut, ya. Kenapa Allah Taala sebut nama hari kiamat itu salah satunya Al-Haqqah, ya? Al-Haqqah itu berasal daripada kata haqqun, ya. Al-Haqqah sama akar kata dia dengan haqqun. Haqqun artinya apa? Benar. Ya, betul. Maka kata para ulama, Allah Taala sebut nama hari kiamat itu Al-Haqqah litahaqquqi wuqu'iha. Kerana hari kiamat itu hari yang betul-betul pasti akan berlaku. Benar-benar pasti akan berlaku. Ya, ini sama lebih kurang dengan Al-Waqi'ah. Allah Taala sebut Al-Waqi'ah berasal dari kata waqa'a, ya. Iaitulah sesuatu yang pasti berlaku juga makna dia, ya. Jadi Allah Taala sebut hari kiamat dengan Al-Haqqah, ya, boleh kita terjemah sesuatu yang pasti berlaku kerana hari kiamat itu adalah hari yang pasti berlaku dan tiada sebarang keraguan tentangnya. Sehingga kan di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu adalah hari yang pasti akan berlaku dan tiada sebarang keraguan tentangnya, ya. Baik, kalau mohon maaf, ya, kalau ada kebisingan, ya, tengah tiba-tiba datang hujan lebat, ya,
Tadi saya dah tunggu-tunggu dah, hujan ni reda tapi tak reda-reda juga ya. So mohon maaf kalau agak bising sikit ya. Baik, kita teruskan firman Allah Ta'ala ni. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, وَمَا الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ. Pada ayat 2 Allah mengatakan, apakah dia sifat dan keadaan saat yang tetap berlaku itu. Allah ulang lagi pada ayat 3, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui tentang sifat dan keadaan saat yang tetap berlaku itu. Maksudnya hari kiamat ya. Allah Ta'ala sebut begini, Mal-haqah wa ma adraka mal-haqah. Ni kata para ulama, kerana Allah nak menunjukkan bahawa hari kiamat itu satu perkara yang sangat besar, dan supaya menarik perhatian orang-orang yang mendengar ya tentang hari kiamat itu, sehingga kan Allah Ta'ala sebut Mal-haqah. Apakah dia al-haqah itu? Wa ma adraka mal-haqah. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui tentang hari kiamat itu, tentang al-haqah itu. Ya, jadi ini Allah Ta'ala datangkan untuk menarik perhatian orang, atau untuk menunjukkan bahawa al-haqah ini adalah satu perkara yang amat besar. Kerana sebagaimana saya sebut sebentar tadi, orang-orang musyrik Makkah pada masa dahulu, mereka sangat ingkar tentang hari kiamat ni. Maka tidak menghairankan apabila kita membaca surah-surah Makkiyah ya, dekat sana Allah Ta'ala banyak sungguh menjelaskan kepada kita tentang hari kiamat. Kerana itu salah satu perkara yang tidak dapat dipercayai atau sentiasa ditolak oleh orang-orang musyrik Makkah pada masa dahulu ya. Baik, kita teruskan firman Allah Ta'ala pada ayat 4. Ayat 4 Allah Ta'ala berfirman, Kadzabat Thamud wa 'Adun bil qari'ah. Kaum Thamud dan kaum 'Ad telah mendustakan hari kiamat yang menggemparkan dan mengharukan itu ya. Baik. Jadi sebelum Allah Ta'ala menjelaskan apa itu hari kiamat, bagaimanakah ia berlaku, bagaimana huru-hara yang berlaku pada ketika itu, Allah Ta'ala terlebih dahulu menceritakan kepada kita umat terdahulu yang juga mendustakan tentang hari kiamat ya. Ni Allah Ta'ala datangkan untuk memperingatkan orang-orang yang ingkar hari kiamat ya. Nanti Allah Ta'ala akan jelaskan bagaimana azab Allah Ta'ala timpakan kepada mereka semasa dekat dunia ya. Dekat dunia sahaja Allah Ta'ala dah azab mereka, apatah lagi nanti dekat akhirat ya. Di sisi lain, kisah ni Allah Ta'ala datangkan untuk memberikan semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah ya. Jadi Allah Ta'ala memberitahu kepada baginda alaihi salatu wasallam bahawa yang mendustakan tentang hari kiamat ni bukanlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, tetapi umat terdahulu pun mereka telah mendustakan hari kiamat yang disampaikan oleh Nabi yang Allah Ta'ala utus kepada mereka ya. Maka Allah Ta'ala sebut tadi pada ayat 4, Kadzabat Thamud wa 'Adun bil qari'ah ya. Kaum Thamud dan kaum 'Ad telah mendustakan al-qari'ah. Al-qari'ah ni maksudnya hari kiamat juga ya. Jadi dekat sini Allah menyatakan bahawa kaum Thamud ni ia adalah umat Nabi Salih alaihi salatu wassalam ya, yang mana peninggalannya ada di apa nama, antara Hijaz dengan Syam ya. Maka dekat Madinah sendiri pun sekarang ni ada disebut dengan Madain Salih ya. Kemudian di wilayah Jordan ada Petra dekat sana ya. Konon itu adalah peninggalan daripada kaum Thamud ya, umat Nabi Salih alaihi salatu wassalam. Jadi dahulu Nabi Salih alaihi salatu wassalam telah pun berdakwah juga kepada kaumnya, iaitulah kaum Thamud, tentang perkara hari kiamat ini. Tetapi mereka ingkar, mereka mendustakan. Selain Nabi Salih alaihi salatu wassalam berdakwah kepada kaum Thamud, ada juga Nabi Hud alaihi salatu wassalam dekat Yaman, dekat Hadramaut ya.
yang dahulu berdakwah kepada kaum Ad. Ya, kaum Ad ni mereka duduk dekat kawasan Hadramaut, ya, dekat kawasan Yaman sana. Dan Nabi Hud alaihi salatu wassalam telah pun berdakwah kepada mereka tentang hari kiamat. Tetapi kaum Samud, umat Nabi Saleh, dan kaum Ad, umat Nabi Hud alaihi salatu wassalam, sama-sama mendustakan tentang hari kiamat. Allah Ta'ala sebut pada ayat ini, kadzabat Thamudu wa Adun bil Qari'ah. Kaum Samud dan kaum Ad mendustakan Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ni ialah salah satu nama hari kiamat juga, ya. Kenapa disebut ia dengan Al-Qari'ah? Ya. Kata para ulama, kerana hari kiamat itu, ya, hari yang menggetarkan hati dan pendengaran manusia, ya. Jadi hari kiamat itu disebut ia dengan Al-Qari'ah allati taqra'ul qulub bi ahwaliha. Kerana hari kiamat itu hari yang menggetarkan, menakutkan, menggerunkan, mengetuk, ya, hati manusia dengan huru hara yang berlaku pada ketika. Jadi Al-Qari'ah itu berasal daripada kata qara'a, ya. Qara'a yang berarti memukul, mengetuk, ya, begitu, ya. Jadi disebut hari kiamat itu dengan Al-Qari'ah kerana hari kiamat itu hari yang menggetarkan, hari yang menakutkan, hari yang mengejutkan hati manusia dengan huru haranya yang berlaku pada ketika itu, ya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana Allah Ta'ala mengazab kaum Samud dan kaum Ad yang mendustakan hari kiamat, ya. Kata Allah pada ayat 5, فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. Maka masing-masing menerima azab dunia, ya. Jadi sebelum ada azab akhirat, ada azab dunia. Maka Allah Ta'ala sebut, كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Ya, ada azab dunia dan ada azab akhirat. Tetapi kata Allah, وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. Azab akhirat itu jauh lebih besar berbanding dengan azab dunia. Padahal kalau kita membaca nanti bagaimana azab yang Allah timpakan kepada kaum Samud dan kaum Ad ni azab yang luar biasa. Tetapi kata Allah, azab akhirat itu akbar, jauh lebih besar lagi. Tak ada bandingan langsung dengan azab yang ada dekat dunia ni, ya. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. Maka adapun kaum Samud, iaitulah umat Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, maka mereka telah dibinasakan dengan petir yang melampau dahsyatnya, ya. Mereka dibinasakan oleh Allah Ta'ala, kaum Samud ni, umat Nabi Saleh ni, bit-taghiyah. At-taghiyah itu dimaksudkan dengan bisayhatil mudammirah, dengan suara yang sangat keras, ya. Dan ini Allah Ta'ala sebut pada ayat-ayat yang lain. Sebab kisah kaum Samud ni bukan saja Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Haqqah ni, tetapi Allah Ta'ala sebut juga pada surah-surah yang lainnya. Jadi Allah Ta'ala sebut Allah binasakan mereka dengan suara yang sangat keras, ya. At-taghiyah itu maksud asalnya adalah sama dengan tagha atau at-tughyan. Tagha itu artinya adalah melampaui atau melampaui batas, ya. At-taghiyah juga maksudnya melampaui batas. Jadi suara yang Allah Ta'ala timpakan kepada kaum Samud itu suara yang melampaui batas. Dia sangat keras, ya. Suara ni kalau dia terlampau keras, dia boleh mematikan orang, pecah gendang telinga ni, ya. Bahkan dapat menghancurkan tubuh badan kita, ya. Jangan kita ingat suara itu dia tidak membahayakan kita. Kalau terlampau kuat, dia akan membahayakan, ya.
Kenapa Allah Ta'ala beri kepada mereka azab seksa dengan suara yang melampaui batasan suara yang ada? Alasannya kerana mereka orang-orang yang melampaui batasan. Mereka melampau sangat. Selain mereka menentang kepada Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, selain mereka menyembelih unta sebagai mukjizat Nabi Saleh pada ketika itu, mereka juga mendustakan hari kiamat. Melampau sungguh perbuatan mereka, ya. Maka oleh kerana itu Allah Ta'ala pun timpakan kepada mereka azab yang melampau. Ini menjadi satu pengajaran bagi kita. Hati-hati melampaui batasan Allah Ta'ala. Kalau kita melampaui batasan-batasan agama Allah Ta'ala ni, silap-silap Allah Ta'ala datangkan kepada kita bencana yang melampaui batasan yang dapat membinasakan kita dan menghancurkan kita. Dan Allah Ta'ala Rabb yang Maha Kuasa untuk melakukan apa sahaja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman pada ayat 6. Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'Ad, ya, iaitulah kaum Nabi Hud alaihi salatu wassalam, maka mereka telah dibinasakan dengan angin ribut yang kencang, ya, yang melampau kencangnya, ya. Sebagaimana kaum Samud dibinasakan Allah, kaum 'Ad juga dibinasakan oleh Allah Ta'ala oleh kerana mereka mendustakan dakwah yang dibawa oleh Nabi Hud alaihi salatu wassalam, yang mana salah satu kandungan dakwah yang disampaikan Nabi Hud itu ialah berkenaan tentang hari kiamat. Maka Allah Ta'ala binasakan mereka birihin sarsarin 'atiyah, dengan angin ribut, ya, angin ribut yang sangat kuat, ya. Birihin sarsarin 'atiyah, Allah Ta'ala hantar kepada mereka angin yang sangat kuat, ya, dan sangat-sangat sejuk. Mutajawazatul haddi fil hububi wal burudah, ya. Sangat sejuk, sangat kuat angin tu dan sangat sejuk. Masya Allah, ya. Ternyata segala sesuatu boleh menjadi tentera Allah. Suara boleh jadi tentera Allah untuk membinasakan kaum Samud. Angin boleh menjadi tentera Allah untuk membinasakan kaum 'Ad. Maka Allah Ta'ala hantar kepada mereka angin yang sangat kuat, angin ribut, dan angin yang sangat sejuk, ya, sehinggakan itu membinasakan mereka, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ma arsalallahu min rihin qattun illa bimikyal. Allah tak pernah menghantar angin melainkan dengan kadar tertentu. Wala anzala qatratun qattun illa bimikyal, ya, illa yauma nuhin wa yauma 'ad. Dan Allah tidak pernah turunkan hujan yang melebihi kadar yang sepatutnya, melainkan pada zaman Nabi Nuh dan zaman kaum 'Ad. Jadi tidak pernah ada angin yang lebih kuat, kata Abdullah bin Abbas, berbanding angin yang Allah Ta'ala tiupkan, yang Allah Ta'ala hantar kepada kaum 'Ad pada masa itu, ya. Angin yang sangat keras, angin yang sangat kencang, angin ribut yang sangat kencang, yang melampaui kebiasaan, ya. Kenapa Allah Ta'ala binasakan mereka dengan ini? Alasannya sama juga, kerana mereka melampaui batas. Salah satu perbuatan mereka yang melampaui batas itu, iaitulah menentang dakwah Nabi Hud alaihi salatu wassalam yang menyampaikan kepada mereka tentang perkara hari kiamat. So daripada sini kita dapat belajar bahawa yang pertama, hari kiamat itu adalah pasti berlaku. Maka salah satu rukun iman kita adalah mengimani tentang hari kiamat. Ya, mengimani tentang hari kiamat bukan sekadar kita percaya bahawa hari kiamat ada, tetapi mengimani hari kiamat berimplikasi kepada
amal ibadat kita. Ya. So keimanan kita dengan hari kiamat itu jadikanlah sebagai motivasi untuk kita untuk bersungguh-sungguh mempersiapkan diri kita untuk menuju hari kiamat tersebut, ya. Dan daripada sini kita juga dapat belajar bahawa mengingkari akan adanya hari kiamat adalah satu dosa yang amat besar, sehingga akan mereka pasti akan mendapat azab Allah bukan sahaja di akhirat, malah dekat dunia ni pun Allah Ta'ala telah timpakan azab kepada mereka seperti kaum Ad, seperti kaum Samud dan kaum Ad tadi, ya. Baik, pada ayat 7 Allah Ta'ala sebut sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Kata Allah Ta'ala, yang diarahkannya menyerang mereka 7 malam 8 hari terus menerus. Kalaulah engkau menyaksikannya, kata Allah, maka engkau akan melihat kaum itu bergelimpangan mati seolah-olah mereka batang-batang pohon kurma yang tumbang dan lompang, ya. Baik, pada ayat 7 ni Allah Ta'ala menjelaskan lebih detail lagi angin yang Allah Ta'ala hantar kepada kaum Ad yang membinasakan mereka, ya. Kata Allah, sakharaha alaihim sab'a layal, ya. Allah Ta'ala menyerang mereka dengan angin ribut yang sangat kencang tadi dan sangat sejuk itu, sab'a layalin, selama 7 malam, wa thamaniyata ayyamin, dan selama 8 hari. Jadi 7 malam 8 hari Allah Ta'ala hantar angin itu kepada mereka. Husuma, ya. Husuma artinya mutatabi'ah la tanqati', itu berterusan, tak pernah putus. Jadi selama 7 malam 8 hari non-stop Allah Ta'ala hantar angin yang sangat kencang dan sangat sejuk itu kepada mereka selama 7 hari 8 malam, selama 7 malam 8 hari. Allahu Akbar. Kita tak boleh bayangkan, ya, kalau angin ribut datang tak berhenti 1 hari saja, kita tak boleh bayangkan apa yang akan berlaku, ya. Na'udzubillah, ni na'udzubillah. Andai kata Allah Ta'ala datangkan angin ribut kepada satu negeri selama 1 hari saja, kita tak boleh bayang macam mana berlaku kehancuran, ya. Kita tak boleh bayang. Kita tengok video-video apabila datang angin ribut, ya, rumah hancur, kan, kebun-kebun rosak semua. Padahal tu biasa tak lama. Bayangkan ni Allah Ta'ala hantar selama 7 malam 8 hari. Bagaimana mereka tak binasa? Bagaimana mereka tak hancur? Angin tu bukan sekadar kuat yang dapat menerbangkan segala-galanya, tetapi ia juga sangat sejuk yang dapat mematikan manusia. Ya, na'udzubillah. Sungguh sangat dahsyat azab Allah Ta'ala ni, ya. Allah Ta'ala sebut dekat sini husuma, supaya manusia tu jangan berfikir, oh 7 malam 8 hari tu ada masa rehat. Tak. Allah Ta'ala sebut husuma, Allah tekankan dekat situ husuma, supaya kita tahu bahawa selama 7 malam 8 hari itu tak pernah putus angin tu Allah Ta'ala hantar non-stop. Allahu Akbar. Kita tak boleh bayangkan, ya, andai kata itu berlaku kepada kita, ya. Tetapi itulah azab Allah Ta'ala kepada orang-orang yang mengingkari hari kiamat, kepada orang-orang yang melampaui. Maka kalau manusia ni melampaui batas, Allah Ta'ala akan hantar kepada mereka azab yang melampau. So, oleh kerana itulah pengajaran bagi kita sentiasa tunduk, ikut peraturan Allah. Jangan melampaui batasan-batasan Allah. Allah Ta'ala akan membalas sesuai dengan amal kita. Kalau kita melampau, Allah Ta'ala hantar azab yang melampau. Dan sudah tentu kita tidak akan mampu menghadapinya, ya. Kita tak akan mampu menghadapi azab yang Allah Ta'ala hantar secara melampau itu, ya. Baik. Kemudian Allah mengatakan fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, ya. Maka engkau akan melihat kaum itu fi manazilihim maut, ya. Kau akan melihat mereka semua mati. Kata Allah,
andai kata engkau menyaksikan bagaimana kaum Ad itu Allah binasakan, ya, selepas angin ribut yang sangat sejuk yang Allah Ta'ala datangkan selama 7 malam 8 hari itu, fataral qauma fiha sar'a, andai kata kamu menyaksikannya, kamu melihat mereka selepas itu, maka engkau akan melihat kaum itu bergelimpangan mati semua, tak ada satu pun yang tinggal, semua dimatikan oleh Allah Ta'ala. Bahkan Allah menyatakan ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seolah-olah mereka itu seperti batang-batang pokok kurma yang tumbang dan lompang, ya. Bagaimana pokok kurma kalau dia kalau dia tumbang, ya, ataupun menjadi lompang, ya, macam mana pokok kurma tu? Biasa dia akan membusuk, ya, dia akan jatuh sikit, dia akan berlubang, ya, batang dia tu akan berlubang. Ya, lebih kurang analogi mudah dia kita tengok pokok sawit lah. Kalau tak pokok sawit, tengok pokok kelapa. Lebih kurang begitulah. Pokok kelapa kalau dia dah mati, ya, dah hancur, dia dah lapuk, ya, dia akan berlubang dekat tengah tu. Dia jatuh sikit-sikit. Maka begitu kata Allah, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, ya, kata Allah Ta'ala, mereka seperti batang-batang pohon kurma yang tumbang dan lompang. Para ulama tafsir mengatakan kanatir rihu taqta'u ru'usahum kama taqta'u ru'usan nakhl. Angin ribut itu yang Allah Ta'ala hantar kepada mereka selama 7 hari 8 malam itu telah membuat kepala mereka ini putus sebagaimana kurma itu putus bahagian atasnya. Kurma atau kelapa lah kita sebut, ya, supaya mudah. Kalau dia mati, ya, biasa bahagian atas tu dah jatuh. Dia tinggal batang saja. Dah tak ada pelepah, tak ada ni lagi. Habis semua paling atas. Dia tinggal dia tinggal batang saja, ya. Maka kata para ulama tafsir, kepala mereka ini terputus, potong disebabkan angin itu. Sebagaimana pokok kurma atau pokok kelapa, kalau dia dah mati, ya, kalau dia lama dah mati, tinggal batang tu saja, ya. Yang paling atas tu dah jatuh, dah terputus. Maka begitulah juga dengan mereka, kata para ulama tafsir kita, ya, wal-iyadzubillah. Bahkan dikatakan, ya, wa tadkhulu min afwahihim wa takhruju min adbarihim, ya, malah dikatakan bahagian badan mereka ini yang terputus ni masuk daripada mulut, keluar daripada dubur mereka. Wal-iyadzubillah, ya, wal-iyadzubillah. Ini sesuatu yang amat mengerikan, ya. Fayasbahu kan nakhlatil khawiyah al-jawf, sehingga jadilah mereka seperti pokok kurma yang sudah lompang, yang sudah yang sudah lompang di tengah-tengah tu. Biasa dia akan jatuh sikit-sikit ke dalam tu. Maka begitulah keadaannya. Mereka pun terputus, masuk kemudian keluar daripada dubur, hancur. Sehancur-hancurnya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wal-iyadzubillah. Ini menjadi satu peringatan kepada kita bersama supaya dalam bab hari kiamat ini khasnya jangan kita main-main, ya. Ia satu perkara yang wajib kita imani. Wajib kita imani. Bagaimana kita mengimani hari kiamat itu? Dalam Quran Allah Ta'ala sebutkan, yang pertama, kita mesti mempercayainya. Kita mesti yakin dengannya. Wabil akhirati hum yuqinun. Kita mesti yakin. Yakin itu maknanya tak boleh ada sedikit pun keraguan. Yakin itu 100%. Ya. Yang kedua, mesti ada rasa takut, rasa gerun kita dengan hari kiamat itu. Kerana itu hari yang amat menakutkan, ya. Baik, mungkin itu sahaja dahulu kuliah kita pada hari ini, ya. Baru sampai ayat 7, ya. Baik, kita teruskan satu lagi ayat 8 yang saya tertinggal. Lalu Allah mengatakan, fahal tara lahum min baqiyah. Dengan yang demikian, dapatkah engkau melihat lagi sisa mereka yang masih hidup, ya? Jadi selepas Allah Ta'ala datangkan azab itu kepada mereka, lalu Allah Ta'ala tanya, ya,
Fahal tara lahum min baqiyah, fahal tara ahadan min baqayhim, adakah engkau masih melihat ada seseorang yang tinggal daripada mereka? Ya, au tajri lahum atharan, atau ada kesan-kesan peninggalan mereka yang kau lihat? Jawapannya tak ada. Laqad halaku an akhirihim, mereka telah binasa semua dibuat Allah Ta'ala. Maka dalam ayat yang lain Allah mengatakan fa asbahu la yura illa masakinuhum, maka selepas Allah turunkan datangkan azab kepada mereka, sudah tak ada lagi yang terlihat melainkan tempat-tempat tinggal mereka itu sahaja lagi. Ya, itu sahaja lagi yang berbaki. Semua penduduk mereka, kaum itu telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala oleh kerana perbuatan mereka yang melampaui batas, iaitulah mengingkari dakwah yang disampaikan oleh Nabi mereka. Salah satu kandungan dakwah itu berkenaan tentang hari kiamat. Jadi kisah ini Allah Ta'ala datangkan supaya orang-orang musyrik pada masa dahulu, ya, beriman dengan hari akhirat. Bukan kepada mereka sahaja, termasuk kepada kita, supaya kita sungguh-sungguh mengimani tentang hari kiamat ini. Ya, jangan kita main-main, kerana ini adalah perkara yang amat sangat penting, ya. Dan Allah Ta'ala tunjukkan dekat sini bahawa sesiapa yang tidak percaya dengan hari kiamat, mengingkarinya, menolaknya, mendustakannya, maka bersiap sedialah akan berhadapan dengan azab Allah Ta'ala. Wal'iyadzubillah. Sekadar itu sahaja kuliah kita pada hari ini. Moga-moga bermanfaat untuk kita semua. Yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.